bagi Tuhan seru sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan kurniaannya. Jadi kata dia, pujian ini bagi Tuhan. Segala puji. Kenapa dia kata segala puji? Segala puji bagi Tuhan. Ini isyarat kepada puji-pujian yang 4 jenis. Puji ini hanya ada 4 jenis saja, dia tak banyak pun. Yang dipanggil puji, qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi hadis, hadis bagi qadim. Qadim bagi qadim ni Tuhan puji diri dia sendiri. Innahu sami'un basir. Tuhan puji diri dia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kan? Yang mengatasi orang yang ada ilmu tu, yang lebih alim daripada segala orang alim adalah Allah yang maha alim. Dan banyak lagi ayat Allah memuji dia. Maka itu pun bagi Allah. Allah puji makhluk. Allah memuji makhluk, innahu awwab. Allah memuji Nabi, innahu awwab, sesungguhnya dia ni orang yang suka bertaubat. Allah puji sebahagiannya, wa kana taqiyya, dia ini orang yang bertakwa. Dan berbagai lagi pujian-pujian. Tuhan puji makhluk. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuhan duk puji kepada Nabi. Jadi banyak yang puji-puji, itu pun kepada Allah je. Pujian itu sebenarnya hak Allah, bukan hak makhluk. Hak lagi dua, hadis bagi hadis. Kita puji sesama diri kita. Saya puji Abang Jai, saya puji Abang Amin, saya puji Haji Nazri dan sebagainya. Kita puji sesama diri kita. Kita kata Masya Allah fulan-fulan baik, Masya Allah, Masya Allah fulan ni rajin, Masya Allah. Kita puji sesama diri kita. Itu pun hak Allah. Dan kita puji yang terakhir hadis kepada qadim, kita puji Allah. Maka itu pun hak Allah. Segala jenis puji akan balik kepada Allah. Sama ada Allah puji kita, kita puji Allah, kita puji makhluk, semua itu hak siapa? Hak Allah. Kita puji kawan kita apa sebenarnya? Hak Allah. Sebab apa hak Allah? Sebab Allah yang bagi kelebihan yang ada pada dia sehingga kita memuji dia. Siapa yang bagi jadi dia macam tu? Allah. Maka dia layak dipuji. Kenapa? Kerana Allah yang bagi kebaikan kepada dia sehingga kita puji dia. Sebab itu puji itu hak Allah. Kalau Allah puji makhluk pun hak Allah. Sebab apa? Sebab Allah puji makhluk tu baik kerana Allah yang bagi jadi dia baik. Kita pun sebenarnya nisbah makhluk pun ada benda tu, cuma kita kadang tak perasan. Contohnya macam mana? Saya selalu buat perumpamaan sebagai tukang. Tukang apabila dia buat rumah, dah siap rumah banglo, dia kata, ish cantik rumah yang aku buat ni. Dia puji siapa sebenarnya? Dia puji siapa sebenarnya? Diri sendiri. Dia kata sebab apa? Sebab dia hebat, dia boleh jadikan rumah. Pujian tu untuk diri dia, bukan untuk rumah. Memang rumah cantik, tapi dia yang bagi jadi cantik. Kerana dia hebat, maka pujian tu patah balik kepada dia. Itu dia puji rumah. Kalau orang lain yang puji rumah, ada orang lalu, cantik rumah ni. Siapa buat ni? Segak sungguh, hebat sungguh, gah sungguh, besar sungguh. Siapa yang bahasa seronok? Siapa yang bahasa bangga? Tukang hak duduk sebelah ni lah, arkitek. Dia kata lah hati, akulah yang buat kalau nak tahu. Dia bangga. Kenapa dia bangga? Kita tak puji dia. Kita puji rumah. Oh, besar sungguh rumah ni, cantik sungguh rumah ni. Kita tak puji pun dia. Tapi kenapa dia rasa bangga? Sebab memang layak yang dia dapat pujian tu. Kerana dia yang bagi jadi rumah. Walaupun kita tak puji dia, kita puji buatan dia, termasuk kita memuji dia. Jadi sama kita puji sama makhluk. Kita puji makhluk, kita kata si fulan pandai, si fulan baik, si fulan sebagainya lah. Jadi sebenarnya kembali bagi Allah. Kenapa? Kerana itu ciptaan Allah. Berhaknya Allah. Sebab itu bila orang puji kita, kita kata apa? Alhamdulillah. Bila orang puji kita, kita kata Alhamdulillah. Pujian tu sebenarnya bagi Allah. Bukan Alhamdulillah kita seronok tak. Maksud Alhamdulillah tu pujian tu untuk Allah, bukan untuk kita. Yang mana pujian itu katanya dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya dan menarik akan kelebihan kurniaannya.
Kerana apa kita memuji Allah? Kerana Allah bagi nikmat kepada kita. Sebab tu kita memuji Allah. Puji ini salah satu daripada syukur. Syukur daripada lidah kita. Syukur ada syukur dengan dengan anggota, ada syukur dengan lidah. Apabila kita dapat nikmat, kita kata apa? Alhamdulillah. Itu pujian kita. Itu pujian kita dan juga syukur kita. Syukur lidah orang panggil, bukan syukur hakikatnya dah. Syukur hakikatnya apa? Hakikat syukur itu apa? Kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ke arah jalan yang Allah redai. Itu syukur hakikat dia. Guna nikmat yang diberi ke arah yang diredai. Itu hakikat syukur. Alhamdulillah syukur juga, tapi bukan hakikat syukur. Itu hanya syukur lisan saja, lidah kita. Ada syukur lisan, ada syukur hati, ada syukur anggota kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat akal yang Allah bagi pada kita? Ngaji. Ngaji, dengar, ngaji, fikir tentang kejadian Allah, fikir siapa Tuhan kita. Itu kita syukur dengan nikmat akal. Allah bagi kita akal. Akal ini apa yang Allah redha dengan dia. Kita buat apa supaya Allah redha dengan akal kita? Kita guna untuk berfikir dengan kejadian Allah, ilmu yang Allah suruh kita mengaji, itu syukur. Kalau akal kita tak mau ngaji, akal kita tak mau guna kepada yang Allah redha, suatu hari nanti Allah akan tarik balik nikmat yang dia beri. Kerana syukur itu kata ulama, saydul mafqud wa qaidul mawjud. Syukur itu saydul mafqud, dia memburu suatu yang hilang, suatu yang tidak ada. Kalau kita tak ada benda tu, kita syukur, maka benda tu akan datang. Dan juga qaidul mawjud, dan dia itu pengikat suatu benda yang dah ada. Akal ni dah ada kepada kita, kita syukur, maka dia tak hilang, dia ikat nikmat tu. Dan dia akan memburu suatu yang tiada. Apa? Allah tambahkan lagi kecerdikan akal yang ada pada kita bila kita guna kepada yang Allah redha. Kalau kita tak guna, Allah akan tarik balik. Itu kata ulama tu ambil daripada Al-Quran. La in syakartum la azidannakum, aku tambah. Hampa syukur aku tambah. Itu dipanggil saydul mafqud. Dia mencari, dia memburu nikmat-nikmat yang lain, dia akan bertambah. Tapi kalau kufur, nikmat tak akan bertambah, bahkan dihilangkan lagi. Buktinya apa? Orang yang tak pernah menggunakan akal, suatu hari nanti tua-tua dia akan jadi nyanyuk. Begitu juga bila kita datang menuntut ilmu ni, kita bersyukur dengan segala anggota yang Allah bagi kepada kita. Mata kita melihat kitab, mata kita melihat guru, syukur dengan nikmat mata. Telinga kita mendengar ilmu, itu syukur dengan nikmat telinga. Akal kita berfikir, itu syukur dengan akal. Tangan kita pegang pen, kaki kita melangkah, itu syukur yang ada di seluruh anggota kita. Yang ni yang Tuhan kata, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit daripada golongan hamba aku ni yang syakur. Syakir maknanya orang yang bersyukur. Tapi kalau syakur, yang banyak bersyukur. Sebahagian ulama kata orang yang syakur ini adalah orang yang dalam satu masa tu segala anggota dia bersyukur. Dengan makna apa? Dia guna ke arah yang Allah redai. Salah satu cara untuk kita kata guna seluruh nikmat yang Allah bagi ni adalah dengan kita datang mengaji. Ngaji ni seluruh nikmat dan lain-lain lagi lah ibadah yang lain. Allah bagi harta, kita gunakan kepada kebaikan, itu contohnya. Baik. Itu nikmat-nikmat yang Allah bagi. Dan selawat yang paling lengkap dan kesejahteraan yang paling sempurna ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Selawat ni minta Allah datangkan kepada Nabi kita. Selawat, apa makna selawat? Apa makna selawat? Kalau kita berselawat tu apa maknanya? Kalau Tuhan berselawat tu apa maknanya? Tuhan kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian Tuhan kata pula ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuhan berselawat, innallah berselawat, wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Tuhan berselawat. Apa makna Tuhan berselawat? Tuhan memberi rahmat kepada nabi. Selawat daripada Allah maknanya rahmat kepada nabi. Tuhan sentiasa berselawat kepada Nabi, maka Tuhan memberi rahmat kepada Nabi. Wa malaikatuh,
Dan malaikat juga berselawat. Apa makna selawat daripada malaikat? Maknanya istighfar. Selawat daripada malaikat dengan makna istighfar. Malaikat tak bagi rahmat. Malaikat ini beristighfar. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Apa makna orang beriman berselawat pada Nabi? Maknanya maknanya ad-du'a wa tadarru'. Kita berdoa kepada Nabi dan kita merendahkan diri kita kepada Nabi. Selawat ni banyaklah kelebihan-kelebihannya. Bahkan sebagian ulama kata akhir zaman ni perbanyakkan daripada kamu selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni ada macam-macam sirah cara-cara kita nak berselawat. Tidak ada larangan selagi mana selawat kita tu tak melanggar had yang syarak letak, tidak ada masalah. Berselawatlah bagaimanapun kita nak berselawat kepada Nabi. Pujilah bagaimanapun kita nak puji kepada Nabi, sekira-kira kita tak melampau seperti orang Yahudi ataupun Nasrani. Sebab mereka melampau terhadap Nabi mereka. Mereka memuji sampai kita kata sampai melampau. Sampai mereka kata Nabi mereka itu Tuhan Thalithu Thalathah. Ada 3, bapa, ibu dan ruh. Okay? Bapa, ibu dan ruh. Itu berpunca daripada apa? Kenapa mereka kata mereka ni ada 3 Tuhan? Ada bapa, ada ibu dan ada ruh. Sebahagian di dalam kitab tafsir ada ceritakan asal usul kenapa mereka boleh sebut macam tu. Asal usul daripada kitab yang dulu-dulu memang disebut di dalam kitab Bismil abi wal ummi, dengan nama bapa dan ibu. Tapi maksud di situ bukannya maksud Tuhan ni, sebab istilah yang diguna dahulu adalah bapa itu ditujukan kepada Allah, ibu tu bukan ditujukan kepada manusia, tidak. Tapi mereka salah faham, maka mereka ambil zahir ayat, maka lingkup. Seperti mana akhir zaman ni kalau siapa duk pakai zahir ayat pun dia akan lingkup. Seperti mana orang Yahudi dan Nasrani yang dulu-dulu lingkup. Sebab apa? Sebab mereka pakai zahir ayat yang dulu. Dalam kitab mereka kata nama bapa, nama ibu dan juga nama anak, maka mereka duk ingat begitu. Mereka ambil zahir ayat. Begitu juga dengan Al-Quran yang ada hari ini. Kita tak boleh pakai mana-mana ayat Al-Quran yang ada makna tashbih. Zahirnya diserupakan dengan makhluk, tak boleh. Kita tak boleh. InsyaAllah nanti ada masa di tempat-tempat yang tertentu kita akan sebut dan bincangkan benda tu. Dan seterusnya, adapun nikmat Allah Ta'ala yang amat besar. Sampai pukul apa? 10.30 Dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Bagi untuk kitab satu lagi. Bulan depan nak mula lepas maghrib boleh insya-Allah. Lepas insya' kalut nak. Kalut. Lepas tu hak nak kerja esok lagi kan. Ngantuk pula. Baik. Kitab yang kedua adalah